Menjelang hari pengundian pilihan raya kecil Kimanis yang dijadual Sabtu ini, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah melakukan persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan antaranya melibatkan faktor cuaca. Terus kita bersama Jovinia Jemlajim untuk berita sepenuhnya. Silakan Jovinia. Ya Ismail, terima kasih. Salam sejahtera. Menjelang hari pengundian PRK Kimanis Sabtu ini, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bersedia sepenuhnya bagi memastikan ia satu pilihan raya yang lancar dan selamat untuk semua. Menurut Setiausaha SPR Datuk Muhammad Elias Abu Bakar turut dibincangkan jika berlaku hujan lebat serta banjir. Kita telah berbincang dengan pegawai daerah BIFOT yang menguruskan tentang bencana. Oleh itu persediaan telah dibuatlah dengan agensi-agensi yang akan membantu sekiranya berlakukan banjir. Beliau menjelaskannya selepas mengadakan kunjungan ke Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di Kuala Kinabalu. Ketibaan beliau disambut Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Sabah Wan Arifin Wan Husin dan pegawai-pegawai kanan RTM di lobi KKMM. Pengundian pada 18 Januari ini akan berlangsung di 20 pusat dengan 653 petugas. PRK Kimanis mempunyai 29,664 pemilih layak mengundi dengan Dun Bengawan 16,273 pemilih dan Dun Membaku 13,391 pemilih. Pengundi dinasihat datang awal bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing dengan membawa kad pengenalan. Keutamaan menyelesaikan masalah juga sentiasa dekat dengan rakyat amat penting sebagai ciri-ciri seseorang pemimpin untuk dipilih sebagai ahli parlimen. Calon Parti Warisan Datuk Karim Bujang yakin rakyat bijak untuk menilai pemimpin yang sensitif dan fokus mendampingi segenap lapisan masyarakat. Saya yakin ciri-ciri dalam memberikan segala bantuan yang diperlukan oleh pengundi dan penduduk itu hendaklah menjadi prioriti kepada semua wakil rakyat. Yang penting kita bela nasib rakyat. Datuk Karim berkata demikian kepada media ketika menziarahi warga tua di sekitar Kampung Sinar Baru Mandahan, Kimanis. Mengulas mengenai pilihan raya kecil Kimanis yang bakal menjelang tiba, katanya berdasarkan pemantauan yang dijalankan, beliau yakin rakyat sudah mulai sedar kepentingan menyokong parti yang menerajui kerajaan negeri. Datuk Karim turut menerima kemasukan 42 ahli baharu ke Parti Warisan terdiri daripada penduduk Kampung Pimping Membakut. Menyelusuri Sungai Bengawan menuju muara sungai sambil menikmati keindahan alam semula jadi memukau menjadikan River Paradise Seri Bengawan tidak pernah lengang dengan kunjungan pelancong terutama hujung minggu dan musim cuti. Kemudahan inap desa, restoran menyajikan makanan tradisi di samping pakej perkhidmatan murah menjadi faktor utama pengunjung memilih lokasi tersebut. Laporan wartawan Saleh Fikri. Lebih membanggakan, produk Seri Serbang Bengawan ini pernah menerima anugerah Million Achievement pada tahun 2019 daripada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Mutek dan menduduki tangga ketiga pusat pelancongan terbaik seluruh Malaysia. Jumlah pelancong ke pusat ini turut meningkat 7% iaitu lebih 60,000 pengunjung pada tahun lalu berbanding lebih 40,000 orang pada 2018. Di River Paradise ini, pengunjung dibawa melihat habitat monyet di sepanjang perjalanan lebih kurang sejam menaiki bot, kemudian terus ke muara sungai melihat matahari terbenam dan menyaksikan kelip-kelip atau firefly di sebalik rimbunan pokok pada waktu malam menimbulkan keterujaan pengunjung. Pusat pelancongan ini diwujudkan pada September 2015 hasil usaha Dayang Sara Osel dan keluarga hingga berkembang maju menyumbang terhadap sumber ekonomi komuniti setempat sekaligus sektor pelancongan negeri. Syukur Alhamdulillah dengan adanya produk pelancongan di Seri Serbang Bengawan ini sedikit sebanyak memberi terikan dan manfaat kepada pelancongan di negeri Sabah, amnya di Bengawan dan juga komuniti yang ada di Bengawan menjadi mata dunia. River Cross Seri Serbang ini beroperasi pukul 3 petang hingga 7.30 malam setiap hari dan dikendalikan 100 petugas. I see the beautiful sunset and
beautiful beach. Masa dia nak terbenam tu, memang kita nampaklah macam betapa indahnya ciptaan Allah kan, Allah jadikan. Dan kita orang sebenarnya kan macam tak dapat bayangkan dekat sini ada tempat secantik ni. 我感觉今天这个风吹上去感觉特别舒服，也不冷，而且很湿润，感觉非常舒服。然后这个太阳景色也特别美，就是现在也挺漂亮的，刚才也特别美。 Perkhidmatan River Cross ini merekodkan 100 pengunjung sehari dan mencecah 300 seminggu, 6 kali perjalanan sehari. Istimewanya pakej ini, pengunjung juga turut menikmati minum petang dan makan malam. Siapa kata negeri Sabah tidak setanding dengan negara di dunia? Betapa anda saksikan matahari terbenam yang cukup cantik yang menjadi tumpuan pelancong bukan sahaja tempatan tetapi juga luar negara yang berkunjung hampir 500 sehari di muara Sungai Bungawan ini yang menjadi kebanggaan negeri Sabah ini. Salih Jikri, RTM. Arimdaun Bungawan Sabah Hidup. 天空之境特别美，欢迎大家过来玩 ，Very good。 Berikutan dua lagi kes polio yang dilapor berlaku di Sabah. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Frankie Poon Min Fung, mahu ibu bapa lebih serius menangani penyakit itu terhadap kanak-kanak di bawah umur 5 tahun. Pejabat Kesihatan Negeri telah menyediakan kempen imunisasi polio Sabah KIPS bagi mencegah jangkitan. Pemberian imunisasi polio secara percuma termasuk kepada kanak-kanak kepada bukan warga negara juga dilaksana secara dua pusingan iaitu pemberian vaksin polio dan imunisasi polio pusingan kedua. Sekurang-kurang 500 lebih sudah ada bagi ini masa sekarang. Belum sampai petang lagi. Jadi saya rasa sini, sebab sini sudah saya tahu ada 7,000 orang sini ada di sini. Dan saya kira anak-anak mungkin ada tidak kurang daripada 2,000 lah. Beliau menjelaskannya selepas merasmikan kempen imunisasi polio Sabah peringkat daerah Sandakan. Program kempen imunisasi polio di Sandakan adalah yang keempat dan akan diteruskan di daerah Kinabatangan dan Papar. Saya bawa 2 orang anak untuk injek. Ini ada tindakan kerajaan yang terbaiklah untuk warga bahagia. Datang ke sini untuk minta rawatan lah bagi anak saya 2 orang. Banyak kelebihan dia habis, budak-budak dapat diberi rawatan. Tapak Pembinaan Kompleks Kastam, Imigresen, Kuarantin dan Keselamatan CIQS Sempadan Sabah Kalimantan Utara di Simanggaris dikenal pasti iaitu berhampiran titik batu 708 Persempadanan Malaysia Indonesia. Namun kesesuaian kawasan itu bergantung kepada perkara-perkara teknikal yang perlu penelitian Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Pengarah Imigresen Sabah Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin berkata, tapak baru itu perlu kerana keperluan urusan keluar masuk di sempadan yang semakin sibuk. Ada keperluan untuk kita mewujudkan pemeriksaan CIQS ini supaya mengelakkan daripada rakyat kedua-dua negara masuk secara haram di kedua-dua negara. Jadi dengan adanya pemeriksaan ini mereka boleh masuk secara legal. Beliau menjelaskannya kepada pemberita dalam Majlis Jamuan Malam Media bersama Pengarah Jabatan Imigresen Sabah JIM di Tawau sempena lawatan kerja 2 hari. Semalam, Datuk Dr. Muhammad Sadi bersama rombongan turut membuat tinjauan ke kawasan sempadan Simanggaris, Kalabakan, Kalimantan Utara berikutan pengumuman pembinaan jalan raya antara Serudung Simanggaris sehingga Kalimantan Utara, Indonesia oleh Kerajaan Persekutuan dalam Belanjawan 2020. Sementara itu, Konsulat Republik Indonesia KRI di Tawau mencadangkan jeti Pelabuhan Tawau beroperasi hingga hari Ahad. Ketika ini, jeti berkenaan hanya beroperasi Isnin hingga Sabtu. Menurut Datuk Dr. Muhammad Sadi, pihaknya mencadangkan operasi hingga Ahad bermula 16 Februari depan. Namun ia bergantung kelulusan daripada kerajaan negeri. Baik, saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Kita kembali kepada Ismail di Angkasa Puri. Silakan, Ismail. Baik, terima kasih Jovinia untuk perkembangan yang dibawakan dari Sabah.